Balik pulau. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana beri peluang kepada saya balik pulau. Memang sebahagian daripada kawasan desa. Saya agak kurang senang panggil luar bandar, saya panggil desa. Saya ingin membahas mengenai butiran pertama sekali butiran 00604 Institut Kemahiran MARA, 010200 Perancangan Strategik, dan sekiranya diberi kesempatan mengenai 00900 Institut Kemajuan Desa, dan akhir 02503 Pembangunan Ekonomi Luar Bandar. Datuk Pengerusi, saya ingin dalam masa yang pendek ini mengatakan perbahasan saya akan berkisar mengenai apa yang saya istilahkan sebagai keadilan desa ataupun rural justice. Timbalan Menteri yang saya tekun mendengar, isu ini saya bangkitkan kerana tadi mendengar rakan-rakan daripada kedua-dua pihak berbahas, rata-rata mereka terdiri daripada kelompok di desa, ahli parlimen daripada desa. Ramai tadi saya dengar. Perkara yang sama telah wujud Datuk Pengerusi di England ketika mana isu mengenai perkhidmatan di desa ditimbulkan. Timbalan Menteri ketika tahun 2012 baru-baru ini telah dibentuk apa yang dipanggil dengan izin All Party Groups ataupun All Party Parliamentary Group on Rural Services, iaitu satu badan yang ditubuhkan di Parlimen England di sana untuk dengan izin dipanggil to promote debates on the provisions of rural services and to issue periodic reports. Ianya diwujudkan atas satu tujuan untuk digalakkan perbahasan terutama di kalangan ahli-ahli parlimen yang mewakili daerah desa, dan saya rasa ramai di sini, di Sabah, Sarawak, di Semenanjung dan sebagainya. Dan yang menarik perhatian di sini Datuk Pengerusi, ianya merupakan satu badan bipartisan ataupun mewakili kedua-dua pihak, kerana masing-masing mengakui cabaran di dalam mengangkat agenda keadilan desa ini ataupun rural justice inilah satu perkara yang memang satu agenda yang paling penting. Sebab itu dalam berbahas di masa yang terbatas ini, saya menggesa kerajaan terutama dalam rangka perancangan strategik mengambil pendekatan ini, Mak Menteri, kerana ahli-ahli parlimen merupakan orang yang mewakili langsung mereka di desa. Dan ini Timbalan Menteri, kerana isu yang dibangkitkan adalah isu yang akan punya implikasi yang amat berat. Ada isu kesaksamaan, isu equality. Kerana dengan izin, antara isu yang dilihat mempunyai persamaan seperti mana dibahaskan di England itu dengan izin, receive less funding per capita. Apa beza di antara bandar dan luar bandar ataupun desa? Kenapa desa dari segi bebanan perundangan, bebanan cukai dan sebagainya hampir sama? Apatah lagi kalau dilihat per kapita, tetapi dari segi dengan izin equitable justice, distributive justice, pembedakan, pembahagian, keadilan sumber itu memang diskriminasi sifatnya, tidak sama. Itu isu yang pertama yang boleh ditekankan. Isu yang kedua ialah mengenai dengan adanya perkhidmatan yang juga terbatas, fewer services. Dan juga isu yang penting juga Timbalan Menteri ialah isu cukai itu sendiri. Kenapa masyarakat di desa punya bebanan cukai yang sama, tapi dari segi pembayaran hasil mahsul negara dalam bajet ternampak sangat dengan izin diskriminasinya itu. Dan ingin saya tegaskan di sini, Mak Menteri, di dalam memberi peruntukan, kerajaan perlu bersifat adil kepada mereka-mereka di desa. Sebab itu saya berkata di sini, tidak kira daripada Barisan Nasional maupun pakatan, isu ini perlu diangkat oleh pekan sebagai isu agenda yang penting. Kerana pada Januari 2012, David Cameron sendiri selepas menjadi Perdana Menteri, beliau telah memberi ruang. Di sini ada dilaporkan, saya ada dokumen di sini, di mana perkara tersebut diterajui bukan oleh parti pemerintah saja, malah oleh Labour, Konservatif, Liberal Democrats, untuk sama-sama berbincang sebenarnya dalam menangani isu
keadilan desa ini, walaupun di sana dipanggil sebagai rural services ini, ianya merupakan satu perkara yang melangkaui batas politik. Jadi saya mencadangkan perkara ini pertimbangkan oleh Timbalan Menteri di dalam merangka perancangan strategik. Kerana isu keadilan desa ini, inilah isu yang mendesak. Jadi peringkat itu yang Pak Menteri, saya juga bersifat konstruktif. Untuk tujuan itu saya ingin mencadangkan, kerana untuk membina sesuatu kemudahan infrastruktur memang dalam keadaan tertentu memerlukan satu jumlah wang yang banyak. Tetapi ya Pak Menteri, ada satu perkara yang memungkinkan, memudahkan apa yang dipanggil sebagai dalam kata kunci connectivity is productivity itu di dalam kerangka memperkasakan ekonomi masyarakat desa, yang ditekankan salah satunya Pak Menteri, saya rujuk secara khusus satu projek yang dibuat di kawasan desa di England sana, nama dia Cumbria Broadband, iaitu satu gerakan yang dipanggil sebagai gerakan membentuk satu connectivity dengan izin super fast broadband. Memang dari segi andaiannya mengatakan bahawa untuk mewujudkan super fast itu dia mengandaikan ialah 100 megabyte per second. Tapi di Malaysia ini saya rasa kalau kita boleh memastikan setiap kawasan-kawasan desa ini, kawan saya di Kapit ada ni, ramai. Kita pastikan kawasan desa ini, kalau nak buat PAN Borneo pun dah bertahun-tahun duk bahas tak selesai lagi, takkan tak boleh buat broadband system. Saya mengandaikan untuk keadaan yang munasabah negara maju, kononnya 2020, high income, kalau internet penetrationnya tak sampai pun 30 ke 40 megabyte per second, gagal kita. Jauh kita. Jadi ini Timbalan Menteri boleh dibuat dengan cepat. Dan saya membayangkan hari ini apa dikatakan perbezaan di antara bandar dan luar bandar, iaitu satu lagi kerangka pemikiran yang salah, sentiasa membezakan bandar dan luar bandar atau bandar dan desa, perlu dilihat sebagai ICT ini sebagai salah satu kunci untuk mendekatkan ataupun dengan izin to decentralize perkara-perkara yang bersifat tersangat vertikal, tersangat menegak, sehinggakan apa yang dikatakan hari ini, kalau Pekan betul-betul bersungguh mengatakan bahawa the day that government know best is gone ataupun dah lepas berlalu, saya mencadangkan bahawa Pekan juga perlu mencadangkan satu akta yang mungkin bersifat konservatif tetapi perlu dipertimbangkan, iaitu Localism Act. Pada tahun 2011 di England, satu akta yang diluluskan, nama dia Localism Act. Ini akan pertama sekali akan memperkasakan kawasan desa secara langsung, memberi kuasa-kuasa daripada dengan izin bottom up, bukan saja bersifat top down. Jadi di sini Timbalan Menteri, agenda ICT, sebab saya lihat di sini banyak rencana-rencana yang agak baik tetapi tidak akan berlaku dengan izin radical reform. Kalau ianya dengan izin info desa, Timbalan Menteri baik, di balik pulau saya nak baik, tetapi perkembangannya itu masih lagi mendata. Baik, tetapi saya rasa Menteri perlu melihat bahawa ICT ini satu perkara yang boleh dilakukan. Kerana dengan izin Timbalan Menteri, saya mengandaikan bahawa perkara yang dilakukan di Cumbria itu di bawah pimpinan seorang ahli parlimen muda, kebetulan saya bertemu beliau di Doha, namanya Rory Stewart. Dia bukan saja mengharap kerajaan, dia merupakan satu pendekatan dengan izin muafakat ekonomi, pembangunan ekonomi dengan izin. Kuncinya ialah collaborative entrepreneurship, satu keusahawanan berkolaborasi di antara pihak pengusaha dan juga pihak pimpinan setempat. Jadi di sini Mak Menteri, saya mengandaikan Mak Menteri macam di balik pulau. Bayangkan di balik pulau satu dikatakan luar, ya sikit saya simpulkan. Dikatakan kawasan luar bandar. Tetapi majoriti ialah bekerja dengan syarikat-syarikat ternama komputer. Bayangkan 20 minit bekerja dengan Intel, 20 minit bekerja dengan Siemens, 20 minit bekerja dengan Motorola. Tetapi kerja kita tolong buat gadget untuk orang. Tetapi CSR-nya itu, corporate social responsibility-nya itu tidak patah balik kepada penduduk yang bekerja sebagai produksi pengeluaran. Timbalan Menteri, saya mencadangkan satu usaha yang dipanggil sebagai collaborative entrepreneurship ini di antara kerajaan dan juga pihak pengusaha perlu dibuat dengan kadar segera, dan ini akan mengurangkan beban kerajaan. Mak Menteri, saya tegas di sini, kalau agenda broadband di kawasan-kawasan kampung pun tidak ada, di parlimen saya cek lebih kurang
11 hingga ke 12 kurang daripada 15 megabyte per second. Jadi saya rasa Mak Menteri, agenda untuk ICT Multimedia Super Corridor yang sebelum ini pun agak tidak membanggakan dan banyak ketirisan, saya rasa kita akan sekali lagi gagal. Akhir sekali timbalan Datuk Pengerusi, saya ingin menarik perhatian Timbalan Menteri bersama-sama saya ialah satu dokumen mengenai projek Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau. Timbalan Menteri, apa yang berlaku di institusi ini sekarang tidak selamat untuk diduduki oleh pelajar. Dilaporkan pelajar hari ini perlu berulang alik ke USM. Hampir 200 ke 300 pelajar. Apa yang berlaku Timbalan Menteri? KKTM Balik Pulau ini juga KTM yang sama, baru-baru 2 tahun sudah terkenal dengan laptop 2 biji 80,000 lebih. Sehingga hari ini tidak ada tindakan. Yang kedua, hari ini saya dah ada maklumat, kebetulan di sini agreementnya semua ada di sini, sedikit ya saya habiskan. Pada mulanya projek itu dibuat 36,975,806 pun terbengkalai, tak siap. Ada dilaporkan, saya jumpa sendiri dengan orang yang melakukan dan beliau sanggup ke SPRM sekiranya diperlukan. Beliau mempertikaikan Timbalan Menteri, projek tersebut tak siap habis. Keluar NTV7 semua keluar satu ketika. Hanya ada balance lebih kurang 2 juta lebih saja. Mara menjumpa pengusaha ini mengatakan perlu dilantik subkontraktor sekarang. Dia kata tak apa, untuk tujuan bersama, untuk siapkan. Lantik timbalan subkontraktor. Daripada 2 juta diberi bajet baru 11 juta lebih. 11 juta lebih pula. Yang paling menyedihkan kita, memarahkan saya ni ialah bangunan tu tak siap, tak selamat untuk diduduki. Baru ini apabila saya mengutarakan isu ini Timbalan Menteri, katanya telah melantik ikram. Itu bagi saya tidak cukup. Yang kita mahu kenapa pegawai ataupun siapa-siapa yang terlibat, projek balance 2 juta boleh jadi 11 juta lebih. Lepas tu pula apa lagi berlaku? Kalau sampai sekarang tak selamat, jadi Mara perlu bajet yang dia. Terima kasih. Apa yang saya patut cakap saya dah cakap. Jadi Timbalan Menteri, mohon jawapan yang seperinci yang mungkin, dan saya menggesa bahawa perhatian lebih kepada desa atas nama keadilan desa. Terima kasih.